Okay, so kita proceed lagi dengan intermolecular forces part 2. Kali ni baru kita akan discuss tentang intermolecular forces. Tadi itu kita nak discuss menggunakan VSEPR teori, molekul tersebut polar ataupun tidak kan. Jadi kali ni kita akan discuss tentang intermolecular forces. Okay, so at the end of this lesson, you should be able to explain intermolecular forces, di mana kita ada dua jenis intermolecular forces, iaitu yang pertama sekali, Van der Waals forces dan juga hydrogen bonding. Okay, so untuk Van der Waals forces tu ada dua. Yang pertama adalah dipole-dipole interaction ataupun permanent dipole, dan yang kedua adalah London forces ataupun dispersion forces. Okay? Okay, so apakah itu intermolecular forces? Sebelum ni kamu dah belajar tentang ionic bond dan juga covalent bond. Okay? Nama lain untuk ionic bond adalah electrovalent bond. Jadi jangan keliru Electrovalent tu bukannya covalent bond tetapi ionic bond. So ionic ataupun electrovalent bond benda yang sama, dan lagi satu adalah covalent bond. Okay, jadi untuk molekul-molekul yang simple ni ataupun simple molecules, okay, dia ada satu lagi benda yang dipanggil sebagai intermolecular forces ataupun IMF, intermolecular forces. Okay, jadi kita tahu HCl adalah covalent bond. H dengan Cl, kita ada covalent bond di tengah-tengahnya. Jadi di antara molekul HCl yang pertama dengan molekul HCl yang kedua, ada apa? Inilah yang dipanggil sebagai intermolecular forces ataupun intermolecular attraction ataupun intermolecular interaction. Okay? Jadi intermolecular interaction ni adalah lebih lemah berbanding covalent bond kita. Kekuatan dia adalah lebih kurang 15% saja daripada kekuatan covalent ataupun ionic bond, which is very weak. Okay? The strength of intermolecular forces are responsible for the physical properties. Jadi contohnya macam ni kan, ini adalah water molecules. Jadi satu water molecules, kita akan ada 4 lagi water molecules yang bonded kepadanya. Tetapi dia bukan bonded secara menggunakan covalent bond. Instead digunakan hydrogen bond. Ingat hydrogen bond ini tak sama taraf dia dengan covalent ataupun ionic. Okey, nama je bond tetapi dia tak sama taraf dengan covalent dan juga ionic. Walaupun dia kuat tapi dia tak sekuat covalent ataupun ionic bond. Okey? Sebab itu semasa awak masak air, apa yang awak putuskan sebenarnya adalah benda ni lah, iaitu hydrogen bond ini. Okey? Maksudnya dalam periuk awak masak air dalam apa kettle. Dalam kettle awak, okey, kita ada air sebagai dalam bentuk liquid. Okey? Jadi dia masih H2O dalam ni. Tapi semasa awak panaskan dia, apa yang berlaku, dia akan menjadi H2O gas. Okey? Nampak? Liquid kepada gas. Dia masih lagi H2O. Dia tidak menjadi H dengan O. Jadi macam mana H2O dalam bentuk liquid ni boleh jadi H2O dalam bentuk gas? So apa yang berlaku semasa awak panaskan dia, awak putuskan hydrogen bond ni sebenarnya. Okay, kamu tak putuskan H dengan O dengan H dalam H2O awak ni. Sebab covalent bond dia lebih kuat berbanding hydrogen bond yang wujud di antara molekul water yang lain. Okay? Sebab itulah nama dia intermolecular forces. Antara. Okay? Antara molekul. Daya antara molekul. Sebenarnya dia kan. Okay? Dan sebab itulah saya cakap intermolecular forces dia responsible kepada physical properties. Physical properties yang biasanya adalah melting point ataupun boiling point. Maksudnya kita tukarkan dia punya phase daripada gas ke liquid ke solid. Solid ke liquid ke gas. Macam itulah. Okay. Dan dia dipengaruhi oleh kita punya intermolecular forces, kuat ataupun tidak. Okay.
Jadi seperti yang saya cakap tadi, intermolecular forces, dia ada dua, van der Waals dan juga hydrogen bond. Di mana van der Waals ada dua jenis. Yang pertama adalah dipole-dipole interaction ataupun permanent dipole. Dan juga satu lagi jenis adalah London forces ataupun dispersion forces. London ini adalah nama saintis yang memperkenalkan ataupun yang bagi idea tentang jenis van der Waals forces yang kedua ni. Okay, bukan nama tempat lah, kebetulan nama di London kan. Okay, so kekuatan intermolecular forces, walaupun dia adalah 15% daripada kekuatan covalent ataupun ionic bond, kurang daripada 15%, tetapi di antara tiga ini, ada yang lagi kuat. Okay, so, kedua-dua ni paling kuat pun 15% daripada ionic dan juga covalent bond. Tetapi di antara dua ni, hydrogen bond adalah yang paling tinggi kekuatannya, okay? Highest. Strongest. Strongest di antara intermolecular forces lah. Kalau saya cakap covalent bond dengan hydrogen bond, siapa lagi kuat? Obviously covalent bond, bukan hydrogen bond, okay? Nama je bond, tapi dia intermolecular forces. Jangan keliru dengan nama. Okay, so di antara van der Waals dengan hydrogen bond lagi kuat. Di antara dipole-dipole interaction dengan London forces, yang lebih kuat adalah dipole-dipole interaction. Okay, ini adalah second strongest. Okay, manakala yang paling lemah adalah kita punya London forces, weakest. Okay, so apakah itu van der Waals forces? So kita ada dua jenis yang saya cakap, London forces dan juga dipole-dipole interaction. Jadi di sini sebenarnya saya nak buat table tapi tak muat kan kalau saya buat table. Jadi sebenarnya saya compare. Okay, comparison yang pertama adalah dia wujud di antara molekul jenis yang mana satu. Jadi untuk London forces ataupun dispersion forces, London forces wujud di antara semua atom dan juga semua molekul, polar ataupun non-polar. Maksudnya London forces ni wujud di mana-mana molekul sekalipun. Okay. Tetapi untuk dipole-dipole interaction ataupun permanent dipole ni, dia hanya wujud di dalam neutral polar molecules. Okay. Dia wujud dalam polar molecule saja. Berbeza dengan London, semua pun dia wujud. Dekat mana-mana pun dia ada. Okay. Sebab dia dipengaruhi oleh molecular mass. Selagi molekul awak mempunyai berat, selagi itu dia ada London forces. Okay. Dan dia ada kena-mengena dengan polarizability nanti. Nanti saya akan explain dekat awak. Manakala untuk dipole-dipole interaction, dia hanya wujud di dalam polar molecules sahaja disebabkan oleh kekuatannya dipengaruhi oleh size of the dipole moment. Macam kita belajar tadi kan. Okay, lagi besar dipole moment dia, lagi kuat dia punya strength of the dipole-dipole interaction. Tapi kalau London forces, dia bukan bergantung kepada dipole moment. Dia hanya bergantung kepada size. Semakin besar size molekul awak, semakin kuat dia punya dispersion forces ataupun London forces tu. Okay, kenapa dia bergantung kepada molecular mass? Sebab contohnya macam dalam molekul yang non-polar ni, H2 kan, H kan kedua-duanya mempunyai electronegativity yang sama. Therefore, HH bond adalah non-polar bond. Jadi, HH bond adalah non-polar bond. Jadi, H2 adalah non-polar molecule. Jadi, dia tidak ada delta plus, delta minus. Tak ada kan? Betul tak? Tak ada delta plus, tak ada delta minus. Jadi, dia adalah non-polar molecules. Jadi, apa yang wujud di antara mereka? London forces. Okay. Manakala untuk molekul-molekul yang ada dipole-dipole interaction, mereka ada apa yang dipanggil sebagai permanent dipole ini. Kenapa dia permanent? Sebab hydrogen is less electronegative berbanding klorin. Jadi, hydrogen akan sentiasa mempunyai partial positif, klorin akan sentiasa mempunyai partial negatif. Ini yang dipanggil sebagai permanent dipole. Okay. Maksudnya dipole moment itu sentiasa ada di sana. Permanent dipole.
H sentiasa mempunyai delta plus, Cl sentiasa mempunyai delta minus. Jadi apabila HCl molekul yang pertama mendekati HCl molekul yang kedua, apa yang berlaku? Akan ada interaksi di antara dua molekul ini yang dipanggil sebagai dipole-dipole forces. Berbeza dengan molekul contohnya yang tak ada delta plus delta minus ni. So apa yang ada di antara mereka? London forces. Sebab tu dia lebih lemah. Sebab tak ada charge pun yang yang menyebabkan mereka tu suka berada bersebelahan. Okey? Tetapi kalau HCl ni disebabkan Cl ni ada Cl daripada molekul pertama ada delta minus, H daripada molekul kedua ada delta plus, which is yang kita panggil sebagai permanent dipoles, maksudnya dipoles tu sentiasa dekat sana. Jadi bila dekat je, awak negatif lah, saya nak dekat awak lah sebab awak positif. Macam tu lah. Jadi interaksi di antara permanent dipoles yang terdapat di dalam molekul pertama dengan molekul kedua adalah dipanggil sebagai dipole forces ataupun dipole interaction. Okay? Okay, so jadi macam mana molekul-molekul yang neutral macam ni, okay, ataupun atom-atom yang tidak mempunyai charge ini ada London forces. Jadi kita tengok okay, yang pertama apa yang berlaku adalah macam mana saya nak cerita how London forces are formed. Okay, so an atom has positively charged protons in its nucleus and negatively charged electrons surrounding the nucleus. Jadi macam inilah biasa ada negatif di sekeliling awak punya proton. Okay? Proton tu dalam nukleus kita lah dekat tengah-tengah ni. Jadi kita tahu bahawa elektron kan sentiasa bergerak-gerak. Tak semestinya elektron tu akan sentiasa berada di sini. Dia boleh berada dekat sini juga. Okay? So apabila elektron tu bergerak-gerak, at any instant, one side of the molecule has higher electron density than the other side. Sebab bila bergerak kan, tiba-tiba sebelah side saja yang mempunyai bilangan elektron yang lebih banyak berbanding sebelah sini. Jadi terwujudlah apa yang dipanggil sebagai temporary dipoles. Macam tu. Kalau macam yang saya tunjuk HCl tadi ni, dia kan memang sentiasa ada delta plus dengan delta minus. Ini kita panggil sebagai permanent dipole. Tetapi apabila dipole tersebut ataupun partial charge tersebut wujud disebabkan oleh pergerakan elektron yang tiba-tiba tak balance, ini dipanggil sebagai temporary dipoles. Dipoles yang sementara yang wujud disebabkan elektron tu dia bergerak-gerak tiba-tiba sebelah sini je yang kaya dengan elektron, sebelah sini miskin. Jadi apa yang berlaku? Side yang miskin dengan elektron ni akan mempunyai partial positive charge, manakala side yang mempunyai elektron yang lebih banyak akan mempunyai partial negative charge. Namun begitu, dipoles ini adalah sementara, bersifat sementara. Apabila elektron tu dijalan balik, dia akan jadi normal balik macam ni. Okay? Saya starkan atom ni sebab cerita ini boleh digunakan untuk molekul juga. Okay? Okay, so seterusnya apa yang berlaku selepas itu? At this instant, the atom or molecule become a small instantaneous dipole. Instantaneous dipole ni benda yang sama dengan temporary dipole ni tadilah. Okay, istilah je yang berbeza. Temporary dipoles, boleh juga awak guna perkataan instantaneous dipole. Okay, which then induce a dipole on the neighboring atom and molecule. Okay, so ni tadi atom ataupun molekul awak, dia disebabkan elektron dia bergerak-gerak. So distribution dia jadi uneven. Sebelah sini lagi sikit daripada sebelah sini. Jadi yang di sebelah sini ada delta plus, sebelah sini pula ada delta minus. Jadi dia datang mendekati molekul yang masih normal. So bila dia mendekati atom yang masih normal tersebut, due to electron repulsion, a temporary dipole on one atom can induce a similar dipole on a neighboring atom, which can cause the neighboring atoms to be attracted to one another. Jadi ini tadi dah jadi gila. Gila tu maksudnya sebelah sini positif, sebelah sini negatif kan. Dia mendekati orang yang masih normal. Sebab kegilaan dia tu terlalu banyak, dia menolak kewarasan elektron
Dia menolak elektron-elektron yang asalnya tadi normal ke sebelah sini disebabkan dia ada partial negative charge tadi. Jadi bila dia tolak, sebelah sini juga akan wujud delta plus, iaitu temporary dipole di dalam molekul yang lagi satu. Jadi sebelah sini akan mempunyai partial negative charge. Jadi molekul yang pertama yang dah gila ni tadi telah menjadikan orang lain pun gila juga. Jadi mereka akan berkawan baik. Macam itulah. Tak nak guna nama nanti awak cakap sampai hati saya cakap saya gila. Okay, so di sini partial positive dan juga partial negative charge yang wujud secara temporary akan mewujudkan satu interaction yang dipanggil sebagai London forces ataupun dispersion forces. Dan ia hanya signifikan apabila atoms ataupun molecules awak are very close to one another. Kalau dia jauh tak jadilah sebab kegilaan tu tak sampai. Okay? Dia kena memang dia betul-betul dekat baru dia akan menolak elektron orang tu pergi sebelah sini. Okay? Okay, so jelas tak macam mana London forces ini terhasil? Jelas. Jelas Yes, sir. Okay. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, London forces ini dipengaruhi oleh magnitude of dia dipengaruhi oleh polarizability. Okay, maksudnya sekiranya molekul tersebut mempunyai elektron yang banyak, maka lebih mudah distribution of elektron awak akan menjadi distorted. Distorted tu macam ni tadi lah. Tiba-tiba sebelah sini sikit elektron, sebelah sini banyak. Walaupun dia dalam molekul yang sama ataupun atom yang sama. Okay? Sebab lagi banyak elektron, lagi senang molekul ataupun atom tersebut menjadi distorted ataupun menjadi dia punya distribution of electron dia menjadi tidak balance. Okay, itu adalah apa yang kita panggil sebagai polarizability. Okay, boleh baca lah. Polarizability is the with which the electron distribution in the atom or molecule can be distorted by a nearby electric field. Okay, dan polarizability dipengaruhi oleh bilangan elektron. Makin banyak elektron, makin senang molekul awak dipolariskan. Okay? Ataupun more diffuse electron cloud. More diffuse electron cloud ni maksudnya electron cloud yang lebih yang lebih compatible ataupun dia electron cloud tu yang saya yang macam ni lah yang bulat-bulat ni kan. Bulat-bulat ni sebenarnya inilah electron cloud sebenarnya. Okay? Ataupun awan elektron. Kawasan yang mengandungi elektron lah. Elektron yang ada di sekeliling kita punya molekul ataupun atom. Okay? Jadi apabila elektron cloud awak semakin compatible ataupun dia diffuse, maksudnya macam ni. Macam ni. Dia lebih diffuse berbanding kalau dia jauh sangat. Okay? So ni adalah more diffuse electron cloud. Ini adalah less diffuse. Maksudnya pertindihan electron cloud daripada atom A dengan atom B kalau lebih diffuse, maksudnya dia lebih bertindih lah berbanding yang lagi satu ni dia kurang bertindih. Jadi lebih diffuse electron cloud awak, dia akan lebih mudah untuk menjadi distorted. Okay? Distorted tu again saya cakap dia punya distribution of electron menjadi tidak seimbang. Okay? Okay, so jangan risau dengan istilah-istilah ni. Sebenarnya awak kena tahu tentang apa? Molecular mass. Okay? The larger the molecules, the larger the orbitals and the larger the momentary distortion. Therefore, dispersion forces increase. Okay, jangan takut sebenarnya apa awak kena ingat sebenarnya ni lah. Molekul semakin besar, dispersion forces akan menjadi semakin kuat. Itu je lah yang saya birukan tu. Okay? Okay, so kita tengok dekat sini contoh. For the following molecules, arrange in increasing order of boiling point. Explain. Okay, so ketiga-tiga molekul ini adalah non-polar. Jadi apakah type of intermolecular forces yang mereka ada?
Hello? Ada siapa-siapa di sana? Ada tu. Skolastika. Kalau non-polar, apakah type of intermolecular forces yang ada? Satu je. Tadi kita ada dua kan? Van der Waals, London. London Force. Yes. London Force. Okay. Sebab seperti yang saya cakap, London forces wujud di dalam mana-mana atom ataupun molekul. Tak kisahlah dia polar ataupun tidak. Okay. Disebabkan molekul yang saya bagi ni semuanya non-polar, maka ketiga-tiga molekul sini cuma ada London dispersion forces ataupun London forces. Di mana London forces ini dipengaruhi oleh apa? Saya baru explain tadi. Depends on apa? Depends on apa tadi? Molecular mass. Yes, molecular mass. Okay? Jadi sekiranya molecular mass awak tinggi, maka apa? London forces akan menjadi kuat atau lemah? Kuat. Oh, kuat. Okay, good. Jadi dia suruh arrange in increasing order kan? Jadi saya nak arrange in increasing order. Order of boiling point. Nampak? Saya susun boiling point bukannya strength of London forces sebab soalan suruh increasing order of boiling point, tetapi dia punya explanation adalah kepada kita punya intermolecular forces. Jadi yang mana paling gemuk sekarang? Mana paling besar? Neon ke? Neon 20, hidrogen 2, oksigen 32. Mana paling besar? Oksigen. Oksigen. Jadi oksigen akan mempunyai London forces yang paling kuat, jadi boiling point dia paling tinggi. Yang kedua siapa? Neon. Neon. Dan yang paling rendah? Hydrogen. Hydrogen. Okay, so sekarang ni kita nak explain. Okay, so kita kena cakap neon, hydrogen and oxygen are non-polar molecules. Therefore, they have London forces ataupun dispersion forces. Okay, so seperti saya cakap tadi, London forces dipengaruhi oleh molecular mass. So, oxygen has the highest molecular mass, followed by neon, while hydrogen has the lowest molecular mass. Okay, seperti yang saya cakap, molecular mass akan mempengaruhi strength of London forces. So, disebabkan oksigen mempunyai highest molecular mass, oxygen has the strongest London forces, followed by neon, and hydrogen lah. Okay, jadi London forces akan mempengaruhi kita punya boiling point kerana sekiranya London forces tu kuat, jadi kita perlukan higher amount of energy. Jadi kita sebut pasal energy lah. Oxygen needs the
highest amount of energy heat energy, sebab kita panaskan kan untuk boiling point kan, heat energy, atau kamu boleh cakap energy saja pun tak ada masalah, to overcome the strong forces followed by, sebab kita cakap pasal 3 benda kan, so kita kena sebut semua, followed by neon, while H2 requires the least energy. Hence, O2 has the highest boiling point. Tak muat lah. Naikkan sikit. Followed by neon, while H2 has the lowest boiling point. Nah, macam tu lah untuk explain. Apa ni? Sebab kita tahu tadi, awal tadi saya cakap intermolecular forces akan mempengaruhi kita punya physical properties. Salah satu physical properties adalah boiling point. Sekiranya intermolecular forces awak kuat, maka tenaga yang diperlukan untuk overcome forces yang kuat tu tadi adalah tinggi. Kalau dia punya intermolecular forces lemah, maka energi yang diperlukan adalah rendah. Macam dalam kes ini adalah hidrogen. Okey, jadi disebabkan oxygen requires the highest amount of energy, maka dia akan mempunyai boiling point yang paling tinggi, manakala hidrogen akan mempunyai boiling point yang paling rendah. Dapat tak? Apa yang saya merepek ni? Okey, masih di sana? Okay, Masih, good. sir. Dapat. Terima kasih. Okay. Okay, next kita akan pergi pula kepada dipole-dipole interaction. Tadi seperti yang saya cakap, Van der Waals forces kita ada dua jenis. Yang pertama adalah London forces which exist in all molecules and atoms. Sekarang ni kita nak pergi kepada dipole-dipole interaction di mana dia hanya wujud di dalam neutral polar molecules sahaja. Okay, so kita tengok macam mana dipole-dipole interaction itu boleh dihasilkan. Jadi senang sahaja, disebabkan polar molecules sentiasa mempunyai delta plus dan juga delta minus charge yang dipanggil sebagai permanent dipole tadi. So bila molekul yang mempunyai partial negatif dan juga partial positive charge ini mendekati another molecules yang mempunyai permanent dipole juga, akan wujudlah dipole forces. Itu saja sebenarnya. So kami boleh baca sana. Polar molecules attract one another when partial positive charge on one molecule is near to the partial negative charge on another molecule. Okay. The polar molecules must be in close proximity. Maksudnya kena dekat jugalah, tak boleh jauh-jauh lah. For the dipole forces to be significant. Okay. Jadi dia tak payah nak susah nak tunggu orang jadi gila lah apalah macam kita punya London dispersion tadi. London dispersion tadi dia bergantung kepada polarizability di mana makin banyak elektron, makin mudah dia menjadi distorted seperti ini. Distorted tu maksudnya dia punya distribution of electron adalah lebih tinggi pada sebelah satu ni berbanding yang lagi satu. Jadi dia ada partial charge dan partial charge ni dipanggil temporary dipoles. Berbanding dengan polar molecules, tak payah nak tunggu dia punya distribution of electron menjadi uneven. Sebaliknya terus ada partial charge. So tak perlu risau-risau.
dia dah ada partial charge, dia datang dekat dengan orang lain, terus ada dipole-dipole forces. Okay? Sebab itulah dia lebih kuat berbanding London forces. Sebab London forces tu, apabila molekul ataupun atom awak, dia punya distribution of electron menjadi elok balik, menjadi even balik. Jadi, delta plus dengan delta minus tu akan hilang. Okay, jadi apabila hilang, tiadalah London forces itu balik. Okay, proses itu berlaku dengan pantas. Okay, tetapi ia tidak sekuat kalau memang ada permanent dipoles macam molekul yang polar ini. Okay, so contoh saya nak tunjuk dekat awak. Propane ini kalau kamu nampak, dipole moment dia, dipole moment ni menunjukkan molekul itu polar ataupun tidak. Jadi kalau kamu tengok, dia adalah sangat tidak berapa nak polar. Okay, sebab nilai dipole moment dia adalah sangat kecil 0.1 berbanding acetaldehyde. Okay, so dia punya dipole moment adalah 2.7, which is sangat besar. Dan kalau kamu nampak, dia punya boiling point pun dipengaruhi oleh dipole moment awak tadi. Okay, so bila dipole moment tinggi, apa yang berlaku kepada awak punya dipole-dipole interaction akan menjadi kuat. Okay, so increasing dipole moment ataupun higher dipole moment akan menjadikan molekul awak lebih polar. Jadi bila molekul awak menjadi polar, dia punya strength of dipole-dipole interaction akan menjadi kuat. Macam itulah. Okay, so kalau kamu nampak dipole moment 0.1 rendah, 2.7 tinggi. Jadi siapa yang mempunyai dipole-dipole interaction yang lebih kuat? Obviously acetaldehyde, sebab dipole moment dia lebih tinggi. Jadi dia punya strength of dipole-dipole interaction dia adalah lebih tinggi berbanding propane. Okay. Okay. So kalau kamu tengok, boiling point of acetaldehyde adalah 294 berbanding dengan propane 231 walaupun molecular mass mereka sama. Nampak? Jadi kalau kamu nak explain molekul macam ni, molekul mass adalah sama. Sepatutnya dia punya kekuatan, kalau kita nak explain in terms of London forces kan, obviously sama. Sebab molecular mass dia sama. Tetapi kenapa boiling point acetaldehyde ni tinggi? Sebabnya acetaldehyde ni lebih polar. Jadi bila dia lebih polar, molekul awak akan mempunyai dipole-dipole interaction. Okay, acetaldehyde jadi, seperti yang saya cakap, kalau kita nak cakap pasal intermolecular forces, kedua-dua molekul ni akan ada London. Okay, tetapi acetaldehyde dia akan ada extra, iaitu dipole-dipole interaction ataupun dipole-dipole forces. Okay, sebab itulah boiling point dia tinggi lebih sikit sebab dia ada extra dipole-dipole forces ini. Berbanding dengan propane, dia cuma ada London forces. Okay, jadi disebabkan dipole-dipole forces acetaldehyde ni berbanding propane, dia akan memerlukan lebih banyak energi untuk overcome the strong dipole-dipole forces ni tadi between the molecules. Disebabkan oleh itu, boiling point of the acetaldehyde will be higher than propane. Okay, jelas tak untuk kita punya dipole-dipole interaction ni? Yes, sir. Jelas, sir. Okay, good. Okay, so saya tekankan balik, molecular mass sama. Tapi disebabkan propane adalah less polar berbanding acetaldehyde, jadi boiling point of acetaldehyde adalah tinggi disebabkan oleh kekuatan dipole-dipole forces yang ekstra. Propane cuma ada London forces saja. Mungkin dia ada sedikit dipole-dipole forces, cumanya dia sangat lemah, 0.1 je nilai dia. Okay, oleh sebab itu acetaldehyde mempunyai extra forces yang disebabkan oleh dipole-dipole forces, maka boiling point dia lebih tinggi. Okay, so kita tengok kepada example nombor 2. Okay, Br2. Adakah dia polar ataupun tidak? Hello? Hello? Ada masih di sana? Ya. Br2, adakah dia polar ataupun tidak polar? Non-polar.
Yes, non-polar sebab Br dengan Br merupakan atom yang sama. Jadi dia tidak ada dia tidak ada bond dipole. Jadi dia adalah non-polar. Jadi kalau non-polar, apakah type of intermolecular forces yang ada? London forces. London forces sahaja. Manakala ICL so saya lukis saya punya Lewis structure ICL. Kan diperbuat daripada dua atom yang berbeza. Siapa lebih elektronegatif? I atau Cl? CL. Cl. Jadi kalau saya nak lukis delta plus pada I, delta plus, dan delta minus pada Cl. Maka kalau saya nak lukis dia punya direction of polarity, saya akan dapat macam ni kan. Jadi ICl adalah polar bond. Jadi dia adalah polar molecule. Jadi polar. Jadi type of molecular forces yang dia ada, obviously London forces. Sebab semua molekul ni ada London forces. Disebabkan oleh mass. Okay. Tetapi disebabkan dia polar, dia ada extra iaitu dipole-dipole forces. Jadi kalau kamu tengok, walaupun dia punya molecular mass adalah lebih kurang sama, jadi disebabkan ICl ni dia polar, maka dia akan mempunyai dipole forces berbanding bromin yang non-polar. Dia cuma ada London forces saja kan. Jadi di sini kalau kita nak terangkan siapa yang mempunyai higher boiling point, jawapannya adalah ICl. Jadi kita cakap ICl has higher boiling point than Br2. Okay, so barulah kita explain. Okay, so ICl is a polar molecule. Therefore, it has London forces and dipole-dipole forces. While Br2 is non-polar molecule therefore it only has London forces. Dan seperti yang saya cakap, dipole-dipole forces is stronger than London forces. Jadi kita kena nyatakanlah dipole-dipole forces in ICl is stronger than London forces in Br2. Therefore, more energy is needed to overcome
The strong forces between ICl molecules compared to Br2. Nah, sebab itulah ICl mempunyai higher boiling point daripada Br. Okay? Okay, so jelas untuk van der Waals forces. So kita ada dua jenis van der Waals forces. Yang pertama adalah London forces. Yang kedua adalah dipole-dipole forces. Di mana London forces dipengaruhi oleh molecular mass. Manakala dipole-dipole forces dipengaruhi oleh kita punya polarity, okay, bond polarity. Jadi dipole-dipole forces adalah lebih kuat berbanding London forces. So bila kita nak explain, kita kena tengok untuk molekul-molekul yang mempunyai molecular mass yang lebih kurang sama, dia punya kekuatan intermolecular forces akan dipengaruhi oleh dipole-dipole forces. Sekiranya yang satu molekul itu polar, satu lagi molekul adalah non-polar. Okay, so kita tengok pula kepada satu lagi jenis intermolecular forces, iaitu hydrogen bond. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah graf yang menunjukkan boiling point untuk elemen-elemen grup 16, 17 dan juga 15, 16 dan juga 17 yang form bond dengan hidrogen. Okay, jadi kalau kamu tengok ini adalah untuk yang warna hijau ni adalah grup 16. Kemudian kita ada yang merah ini adalah grup 15. Dan satu lagi kita ada yang color biru iaitu grup 17. Okay, so H2O, H2S, H2SE, H2TE. Jadi ini semua adalah ahli-ahli grup 16 yang form bond dengan hidrogen. Sepatutnya kalau kamu tengok trend dia, adakah H2O tu sepatutnya dekat atas ni? Kalau kamu tengok trend dia. Hello? Iya. Adakah kalau kamu tengok trend dia, sepatutnya H2O ni kat sini ke dekat bawah ni kalau tengok trend dia? Kan dia meningkat je kan, kali hijau ni kan? Meningkat, tiba-tiba H2O ni tinggi gila. Patutnya H2O kat sini lah kan? Betul tak? Setuju tak dengan saya punya pendapat? Tidak. Ha. Betul. Sepatutnya kalau kita tengok trend meningkat untuk grup 16 macam ni kan? Sepatutnya H2O kat sini lah, negatif 100 lah, bukannya 100. Okay, perkara yang sama berlaku untuk HF juga. So kalau kamu tengok HF, HCl, HBr, HI, sepatutnya HF dekat sini lah kan? Tapi kenapa tiba-tiba dia 20? Lagi tinggi daripada HCl. Dia tak mengikut trend. Sama juga dengan grup 15. So ni adalah NH3, kita ada PH3, kita ada ASH3, SBH3, kita ada BIH3. Jadi sepatutnya ahli-ahli grup 15 ni dia mengikut trend lah. NH3 tu kat sini lah lagi bawah daripada negatif 100 kan. Tapi tiba-tiba NH3 ni tinggi. Negatif 40, apa tu? Negatif 30. Okay, so saintis pun tengok kenapa dia orang punya boiling point ni tak ikut trend ahli-ahli grup yang lain. Apa yang berlaku sebenarnya? Itu adalah perkara pertama yang mereka nampak. Sebab molekul-molekul ini obviously mereka adalah polar molecules, okay? Jadi obviously mereka mempunyai London dispersion forces ataupun London forces ataupun dispersion forces, dan satu lagi adalah dipole-dipole forces. Tetapi ahli-ahli dia lain pun sama juga. Sepatutnya dia lagi rendah kerana dia punya size adalah lebih kecil kan. Jadi disebabkan tak ikut trend ni, molekul-molekul tiga ni dikatakan mempunyai dipole-dipole forces yang lebih kuat. Jadi dia tak naklah bagi nama stronger dipole-dipole forces saja.
Instead, dia bagi nama hydrogen bond. Sebab dia sangat unik kepada 3 atom ini iaitu O, F dan juga N yang buat bond dengan hidrogen. Okay, jadi in the case of ammonia, water and hydrogen fluoride, there must be some additional intermolecular forces attraction requiring significantly more heat energy to break. Dia tak ikut trend yang sepatutnya. Okay, these relatively powerful intermolecular forces are described as hydrogen bond. Okay, so kita tengok apakah itu hydrogen bond. Hydrogen bond is a strong permanent dipole-dipole interaction between the partially positive charged hydrogen of a molecule and the partially negative charged small and highly electronegative atom FON. H-phone. Handphone. Okay. Jadi syaratnya untuk hydrogen bond ini adalah mesti kena ada hydrogen dan juga 3 atom yang highly electronegative dan juga small. Seperti yang kita tahu, FO dengan N ni, kalau kita tengok kepada kita punya periodic table tadi, mana periodic table kita? Tak ada kat sini. Ataupun kita tengok kat sini lah. Dekat dalam 7 point tu. Dekat sini tadi kan. So kalau kamu tengok, 3 beradik ni, dia mempunyai saiz yang sangat kecil dengan nilai electronegativity yang sangat tinggi. Walaupun Cl 3.0 sama dengan nitrogen, tetapi Cl tak macam nitrogen sebabnya dia saiz besar. Nitrogen saiz ni kecil. So konsepnya untuk hydrogen bond ini boleh terhasil adalah electronegativity mesti tinggi. Which is 3 ni lah. Sepatutnya termasuk dengan klorin sekali. Tetapi klorin ni tak jadi. Sebabnya saiz klorin ni besar. So 2 konsep yang perlu diikuti untuk atom tersebut boleh form hydrogen bond adalah high electronegativity dan juga small atomic size. Okay. Jadi dari sebab itu hydrogen bond hanya wujud untuk fluorine, oksigen dan juga nitrogen yang connect kepada hydrogen. Jadi di sini HF yang ni masih covalent bond Jangan keliru. Di dalam molekul tu kita tak panggil dia intermolecular forces. Di dalam molekul kita panggil dia sebagai covalent bond. Tetapi di antara 2 molekul, molekul A dan juga molekul B, kamu nampak ini ada H delta plus dengan F delta minus daripada molekul yang lain. So di antaranya ini ada satu intermolecular forces yang kuat melebihi kekuatan dipole-dipole forces tadi yang dipanggil sebagai hydrogen bond. Jadi kalau kamu tengok kat sini, H dengan delta plus akan attracted kepada F dengan delta minus daripada molekul yang lain. Ini adalah hydrogen bond. Okay? Jadi kalau kamu tengok kat sini, so kita ada H yang mempunyai delta plus charge daripada water molecule ini, dia akan form hydrogen bond dengan oksigen yang mempunyai delta minus daripada second molecule of water. Di sini kita ada hydrogen bond. Okay, ni ammonia pula, di mana positif, H dengan partial positive tadi, dia akan form covalent bond dengan nitrogen yang mempunyai partial positive charge daripada molekul yang lagi satu. Okay, dia tak semestinya kena molekul yang sama. As long as hydrogen tu dia connect dengan N, F ataupun O dan kemudian dia mendekati O, F ataupun N daripada molekul yang lain, akan wujudlah hydrogen bond. Okay, jadi di sini hydrogen yang connect dengan N ni yang mempunyai partial positive charge di sini mendekati O yang connect dengan H daripada molekul yang lain. Jadi di sini kita ada partial negative charge kan? So kita akan ada hydrogen bond juga. So temanya H ni connect dengan apa-apa FO ataupun N mendekati FO ataupun N daripada molekul yang bersebelahan ataupun molekul yang lain akan form intermolecular forces yang dipanggil sebagai hydrogen bond. Jelas tak? Jelas, sir.
Syaratnya H tu mesti kena connect dengan H yang nak form hydrogen bond tu, mesti kena ada O, N ataupun F. Dan H tersebut dia akan attract N, F ataupun O daripada molekul yang lain. Macam tu. Okay, itu adalah hydrogen bond. Okay, so saya rasa benda ni kamu dah belajar dalam biologi, iaitu water dia akan form hydrogen bond. Satu molekul of water akan form 4 hydrogen bonds dengan 4 other H2O molecules. Jadi kalau kamu nampak water molecules yang ni, dia form 1, 2, 3, 4 hydrogen bonds dengan 4 dengan 4 water molecules yang lain lah. Kalau kita nak discuss pula hydrogen bond di dalam HF, satu molekul HF akan form 2 covalent bond. Saya cakap apa tadi? Di dalam hydrogen fluoride, okay, so satu molekul of hydrogen fluoride akan form 2 hydrogen bonds dengan 2 HF molekul yang lain, which is lebih sedikit berbanding H2O. Nanti saya akan explain kenapa, apa efek dia kepada boiling point. Kemudian last kali adalah di dalam ammonia pula, satu ammonia molekul akan form 2 hydrogen bond dengan 2 molekul ammonia yang lain, which is sama banyak dengan HF. Kurang banyak daripada water. Water paling banyak. Okay, sebab tu lah kalau kamu nampak tadi, H2O mempunyai boiling point yang paling tinggi di antara 3 adik-beradik ni tadi. Okay, disebabkan hydrogen bond yang dibentuk oleh water adalah yang paling banyak, iaitu 4. HF kan 2 je, NH3 pun 2 juga. Sebab itulah kalau kita tengok boiling point ni, dia yang paling tinggi berbanding HF dan juga NH3. Okay, so kalau kamu tengok pula, kenapa HF dengan NH3 ni macam ni? Kenapa HF tinggi sikit berbanding NH3? Nanti kita akan explain. Okay, so kita tengok. Okay, satu benda yang awak kena tahu ialah H2O dan juga NH3, ammonia kita ni, dia tidak adopt molecular geometry yang basic. Okay, HF ni linear lah, ini basic lah. Tetapi yang dua ni, H2O dan juga NH3, pernah dengar tak band dengan trigonal piramida? Pernah dengar tak? Band. Tak ada kan? Yang kamu belajar linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal dan juga octahedral. Jadi band dengan trigonal piramidal ini bukanlah basic molecular geometry. Okay? Not basic molecular geometry. Sebab tu nama dia pelik sikit. Okay? Band ni juga dikenali sebagai V-shape. Okay, so saya dalam silibus kita tak belajar yang molecular geometry selain daripada basic molecular geometry yang 5 tu. Okay, sebab tu kamu tak pernah dengar. Tapi disebabkan disuruh saya ajar awak tentang hydrogen bond, jadi saya kena sentuh sedikit tentang dua shape ini, iaitu water mempunyai band molecular geometry, band ataupun V-shape. Manakala ammonia kita ada shape trigonal piramida. Bukan bipiramida sebab dia ada satu saja piramida. Trigonal piramida. Kenapa trigonal? Sebab kalau saya sambungkan H dengan H ni, saya akan dapat segitiga. Dan kalau kamu nampak, bentuk dia macam piramid juga. Sebab itulah trigonal piramida. Okay? Dan di sini bond angle untuk band V-shape ini adalah 105. Sorry. 104.5. Lain bond angle dia. Manakala untuk ammonia adalah 107. Macam tu. Okay? So, ini adalah dua molecular geometry yang bukan asas. Okay? Jadi awak kena tahu sikit lah. Kenapa dia punya molecular geometry bukan lurus? Kenapa H2O dia punya lukisan tak macam ni?
Kenapa dia tak linear kan? Sebabnya dia ada dua lone pair ni. Okay? Dua lone pair inilah yang menyebabkan molekul awak mempunyai bentuk V-shape ataupun band. Sama juga dengan awak punya ammonia ni, disebabkan dia ada lone pair kat atas ni, dia akan menyebabkan awak punya H ini akan tertolak ke bawah. Jadi apa yang berlaku? Instead of dia mempunyai bentuk trigonal planar, dia akan mempunyai bentuk trigonal piramida. Sebabnya ada lone pair ni. Lone pair ni dia kuat menolak. Kalau kamu nak tahu tentang strength of repulsion, kamu kena baca balik chapter 7.2. Dekat sana saya ada explain tentang strength of repulsion, di mana lone pair ni suka menolak bonding pair ni paling kuat. Okay, so disebabkan oleh shape-shape ini, molekul awak akan menjadi polar. HF ni obviously polar sebab H less electronegative, F more electronegative, jadi dia adalah polar bond kan. Jadi dia polar lah, polar molecule. Jadi oleh itu, type of intermolecular forces, obviously dia ada London dispersion, tetapi dia in terms of dipole-dipole forces, kita tak panggil dia dipole-dipole forces, tetapi kita akan panggil dia terus direct hydrogen bond. Sebab seperti yang saya cakap tadi, hydrogen bond sebenarnya adalah dipole-dipole forces yang terlebih kuat. Disebabkan oleh fluorine, oksigen dan juga nitrogen ini mempunyai saiz yang sangat kecil dengan nilai electronegativity yang sangat tinggi. Jadi instead of kita cakap dipole-dipole forces, kita panggil dia sebagai hydrogen bond. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, boiling point of HF adalah 19. H2O adalah 100, which is the highest. NH3 adalah yang paling rendah, which is negative 33. Jadi kalau saya susun in increasing boiling point, kita akan dapat H2O paling tinggi sebab 100 darjah Celsius, diikuti dengan HF 19 darjah Celsius boiling point dia, dan yang paling rendah adalah NH3. Okay, so kenapa H2O ini mempunyai boiling point yang paling tinggi? Saya ada mention tadi, iaitu tentang bilangan hydrogen bond yang boleh dibuat oleh water. Satu molekul water boleh form 4 covalent bond dengan 4 molekul yang lain. Jadi ini menyebabkan dia mempunyai hydrogen bond yang lebih kuat. Berbanding dengan HF, satu molekul HF hanya boleh form 2 saja. Okay? Satu molekul NH3 boleh form 2 saja. So di antara ketiga-tiga molekul ini, H2O boleh form the most number of hydrogen bond. Sebab itulah dia akan mempunyai hydrogen bond yang paling kuat. Okay, so bila kita nak explain, H2O can form the most number of hydrogen bonds. Making it the strongest hydrogen bond. Therefore, H2O requires the highest amount of energy to overcome the strong forces. Compared to
HF and NH3. Sebab itulah dia mempunyai boiling point yang paling tinggi. Therefore lagi tak payahlah. Sebab dia suruh kita explain, dia dah bagi boiling point kan. Okay, so seterusnya. Tapi kalau kamu nak tulis pun boleh jugalah, boleh je lah. Excuse me. Hence, H2O has the highest boiling point. Okay, so sekarang ni kita nak explain pula perkara ini, iaitu kenapa HF dan juga NH3 ni adalah seperti ini susunan dia. Okay, so kita kena cakap NH3 dan juga HF can form less number of hydrogen bond compared to water. NH3 and HF can form less number of hydrogen bond than water. Okay, so sekarang ni kita nak explain kenapa HF tu tinggi berbanding NH3. However, fluorine is more electronegative than nitrogen. Ataupun kamu boleh mention dengan lebih ni lah, fluorine in. Dengan lebih jelas fluorine in HF is more electronegative than nitrogen in NH3. Jadi kita kena cakap bahawa HF is more polar than NH3. HF is more polar than NH3. So, HF form stronger hydrogen bond. Then NH3. Okay, so apa yang berlaku adalah more energy is needed to overcome the stronger hydrogen bond in HF compared to NH3. More energy is needed the stronger hydrogen bond in HF than NH3. Hence, maka HF has higher boiling point than NH3, but lower than water. Okay, so sebenarnya konsep dia adalah water, kenapa dia paling tinggi boiling point dia adalah disebabkan oleh dia boleh form the most number of hydrogen bonds. Jadi, most number of hydrogen bonds tu menyebabkan dia punya hydrogen bond yang paling
kuat. Jadi bila dia punya hydrogen bond paling kuat, dia akan memerlukan energi yang paling tinggi untuk overcome the forces berbanding HF dan juga NH3. Sebab itulah dia mempunyai boiling point yang paling tinggi. Manakala untuk explain kenapa HF tinggi daripada NH3 tetapi rendah daripada H2O, ia adalah disebabkan oleh kedua-dua NH3 dan juga HF form less number of hydrogen bond berbanding water. Okay, itu menunjukkan bahawa kenapa H2O lebih tinggi daripada HF lah. Okay, tetapi kita nak explain kenapa HF lebih tinggi berbanding NH3. Ini adalah disebabkan oleh electronegativity of fluorine yang lebih tinggi berbanding nitrogen. Okay, oleh sebab itu HF adalah lebih polar daripada NH3. Disebabkan HF lebih polar daripada NH3, HF akan form hydrogen bond yang lebih kuat berbanding NH3. Jadi, HF akan memerlukan energi yang lebih banyak untuk overcome dia punya hydrogen bond yang lebih kuat berbanding NH3. Sebab itulah NH3 mempunyai boiling point yang paling rendah manakala HF yang kedua dan water yang paling tinggi.